Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala bentuk kepujian, kemuliaan, kesempurnaan hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Oleh itu selayaknya bagi setiap hamba untuk sentiasa hanya memuji Allah, untuk sentiasa hanya meminta segala bentuk pertolongan daripada Allah, untuk sentiasa meminta ampun dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, serta tak lupa juga untuk kita sentiasa berlindung kepada Allah dari kejahatan hawa nafsu kita dan juga keburukan tingkah laku kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Kerana barang siapa yang telah Allah berikan taufik hidayah, maka tiada siapa yang mampu untuk menyesatkannya. Begitu juga barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tiada siapa yang mampu untuk memberinya taufik hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah, tiada sekutu baginya. Dan aku juga bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba dan pesuruh Allah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada pencipta kalian, iaitu Allah, yang mana Allah telah menciptakan kita semua dari jiwa yang satu, iaitu Adam. Kemudian diciptakan pasangannya, iaitu Hawa. Kemudian dari keduanya dikembangbiakkan lelaki dan wanita yang ramai, kita semua. Oleh itu bertakwalah kepada Allah. Kerana kepada Allah kita saling meminta, dan bertakwalah kepada Allah dalam kita menjalankan hubungan silaturahim sesama kita, kerana sesungguhnya ke atas kita Allah Maha mengawasi. Wa qal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Maka barang siapa yang melakukan dua perkara ini, nescaya Allah akan memperelokkan segala urusannya, mengampunkan dosa-dosanya. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, sesungguhnya dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sebaik-baik perkataan hanyalah perkataan Allah, iaitu Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk dalam kita beragama hanyalah petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Dan ketahui juga bahawa seburuk, sekeji perkara dalam agama adalah perkara yang diada-adakan tanpa dalil, tanpa petunjuk. Dan setiap perkara yang diada-adakan tanpa petunjuk dan dalil dalam agama merupakan perkara yang tercela, iaitu perkara bid'ah. Dan setiap perkara bid'ah pasti akan menjerumus pelakunya cepat atau lambat
kepada kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya tidak lain tidak bukan adalah di neraka Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi Khamis yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesihatan dan juga keinginan untuk kita melanjutkan salah satu tanggungjawab kita sebagai seorang hamba, untuk melanjutkan tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini, iaitu beribadah. Dan ibadah yang paling agung salah satunya adalah menuntut ilmu. Walillahil hamdu wa minnah. Pengajian hadis kita berdasarkan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 himpunan hadis karya Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, dapat kita teruskan lagi. Dan alhamdulillah kita dah selesai sampai hadis yang ke-9, dan insya-Allah minggu depan kita akan memasuki hadis yang ke-10. Dan insya-Allah hari ini kita akan selesaikan ulang kaji kita dari hadis yang ke-7, 8 dan ke-9. Taib. Jadi setelah sering kali saya tekankan bahawa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mendatangkan hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah merupakan hadis yang paling penting di antara yang penting. Kalau kita tengok hadis, ada yang sampai cecah ratus ribu. Tetapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dia memilih hanya dalam 43 hadis sahaja untuk dimasukkan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi Imam An-Nawawi dia betul-betul memilih mana hadis yang betul-betul terkait dengan usul agama. Oleh sebab itu, hadis yang pertama sehingga hadis yang ke-9 ini merupakan hadis-hadis yang kalau saya katakan wajib setiap di antara kita untuk faham, amalkan dan sampaikan. Kalau hafalkan tu mungkin nombor 2 lah. Kadang ada kelebihan seseorang tu berbeza-beza. Tapi barang siapa yang mampu untuk menghafal matan hadis, lebih baik. Hafal matan hadis, hafal terjemahannya dan faham apa yang dimaksudkan oleh hadis. Kerana hadis 1 sampai 9 ini merupakan usul dalam agama. Dan insya-Allah hadis yang ke-7, setelah kita murajaah hadis yang ke-6 minggu lepas, saya ulang balik turutan yang Al-Imam An-Nawawi bawakan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ni. Hadis pertama adalah hadis innamal a'malu binniyat. Hadis ini memang menjadi kebiasaan Al-Imam An-Nawawi untuk mengingatkan setiap pembaca bukunya untuk betul-betul menjaga niat sebelum melakukan salah satu ibadah yang teragung, iaitu menuntut ilmu. Kemudian hadis yang kedua, hadis Jibril, Imam An-Nawawi membawakan gambaran secara meluas tentang agama kita, yang mana hadis Jibril ini merupakan ummul hadis, ibu segala hadis. Semua perbahasan agama akan kembali kepada hadis Jibril. Kemudian diikuti dengan hadis Ibnu Umar tentang rukun Islam, yang mana ini merupakan penegasan tentang pentingnya rukun Islam. Kerana setelah kita bahas hadis Jibril, kita tahu bahawa Islam merupakan tingkatan yang paling bawah sekali. Kemudian diikuti dengan iman, dan tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan. Tetapi jangan kita lupa, jangan kita lalai bahawa rukun Islam merupakan asas tiang agama, sebagaimana ditegaskan oleh dalam hadis Ibnu Umar, bunyal Islamu ala khamsin. Kemudian seterusnya diikuti dengan hadis Abdullah bin Mas'ud tentang penciptaan janin. Akan tetapi kesimpulan hadis ini yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam hadis Arba'in Nawawiyah ni, ia ingin menekankan tentang ikhlas.
tentang ikhlas. Yang mana ikhlas tu dibahas pada bahagian yang kedua dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Okey, siapa ingat lagi bahawa Nabi SAW sebut ada di kalangan manusia yang mana kerjanya pagi, petang, siang, malam beramal dengan amalan ahli syurga. Ketika mana dekatnya ajal dia, Allah tetapkan bahawa dia beramal dengan amalan ahli neraka, akhirnya dimasukkan dalam neraka. Itu kenapa? Kenapa boleh terjadi benda macam ni? Sebab dia tak ikhlas. Yang mana diterangkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut fima yabdulin nas. Dia beramal dengan amalan ahli syurga, akan tetapi fima yabdulin nas, pada ketika hanya untuk ditunjukkan kepada khalayak ramai sahaja. Ketika dia bersendirian dengan Allah, dia tak melakukan pun amalan ahli syurga. Dia tak ikhlas. Jadi kesimpulan hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis yang ke 1, 2, 3, yang hadis yang keempat, Al-Imam An-Nawawi nak terangkan sebelum kita nak beramal dengan agama ni, yang mana kita tak tegaskan tentang rukun iman, rukun Islam dan ihsan, kita kena ikhlas, kerana itu adalah syarat diterimanya amal. Kemudian hadis yang kelima adalah syarat yang kedua diterimanya amalan, iaitu hadis Aisyah, usul dalam perkara bid'ah. Kemudian diikuti dengan hadis yang kelima pula, itu merupakan kaedah ataupun usul dalam bab syariat, yang mana banyak kali kita dah tegaskan, semoga pelajar semua ingat. Para ulama mengatakan agama ini terbahagi menjadi 3. Hadis secara umumnya dalam perbahasan agama terbahagi menjadi 3. Yang pertama hadis innamal a'malu binniyat. Yang kedua hadis Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang ketiga hadis Nu'man al-Bashir, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Itu sahaja. Itu adalah rangkuman ringkas tentang agama kita. Innamal a'malu binniyat adalah hadis tentang ikhlas, tauhid, la ilaha illallah. Manakala hadis Aisyah, man amila amalan, tentang bid'ah, adalah tentang sunnah, ittiba', mengikuti Nabi SAW, hasil daripada syahadah Muhammad Rasulullah. Kemudian hadis An-Nu'man bin Bashir adalah tentang syariat secara umumnya. Ada perkara yang halal dan ada perkara yang haram. Dan di antara keduanya ada perkara yang syubhat, samar-samar. Faham dia punya aturan dia? Alhamdulillah. Jadi hari ini insya-Allah kita akan masuk hadis yang ke-7. Apa kaitan hadis yang ke-7? Okey, sebelum kita menerangkan kenapa Al-Imam An-Nawawi memilih hadis yang ke-7 adalah hadis ini, kita murajaah dulu hadisnya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ni diriwayatkan dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus. Saya baca dulu matan hadis. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa lia'immatil muslimina wa 'amatihim. Hadis riwayat Muslim. Okay, hadis ini daripada Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Nama dia siapa sebenarnya, sahabat ni? Siapa nama dia? Ruqayyah ke, Abi ke, Tamim ke, Aus? Siapa nama dia? Nama dia Tamim. Tamim. Tapi Tamim di sini tak ada kaitan dengan Bani Tamim. Sebab Tamim sahabat bin Aus ni dia berasal daripada mana? Palestin. Dia bukan daripada Hijaz. Okey, kunyah dia siapa? Abu Ruqayyah. Ruqayyah ni lelaki ke perempuan? Perempuan. Jadi di sini faedah kita boleh berkunyahkan dengan anak perempuan, tak jadi masalah. Tetapi yang afdalnya adalah anak lelaki yang pertama. Kemudian Tamim bin Aus Ad-Dari. Ad-Dari keluarga ataupun kabilah daripada Palestin, yang mana asalnya Tamim merupakan agama Nasrani. Agama Nasrani. Bila dia masuk Islam? Pada tahun 9
hijrah. Agak terakhir juga waktu dia masuk Islam. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya. Dia meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasiha. Dua patah perkataan sahaja. Agama itu adalah nasihat. Walaupun ia hanya dua patah perkataan, tetapi maksud dan faedah di sebalik dua patah perkataan ini sangat-sangat luas. Dan inilah yang dinamakan apa? Sedikitnya perkataan tapi membawa banyaknya faedah. Itu adalah kelebihan Nabi. Apa nama kelebihan tersebut? Boleh Zakwan, boleh anda tengok komen? Masya Allah, barakallahu fiik, ahsanti. Jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Catat dan ingat, kerana ini adalah salah satu kelebihan khusus yang Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad SAW berbanding Nabi-Nabi yang lain. Jadi kalau kita tentang kelebihan idola kita, kita boleh hafal. Idola fulan bin fulan tu kalau golkan bola buat macam mana? Su, kan? Budak-budak semua kecil hafal kelebihan dia. Tapi kelebihan Nabi SAW, kalau kita tanya budak-budak zaman sekarang, mereka tak tahu. Kan? Jadi kita sebagai ibu bapa ataupun sebagai abang ke adik anak, kena betul-betul fokus dalam menuntut ilmu. Jadi di antara kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikurniakan oleh Allah berbanding nabi-nabi yang lain adalah jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim adalah perkataan yang sedikit tetapi membawa makna dan faedah yang sangat-sangat banyak. Berbanding dengan kita, perkataan sangat-sangat banyak, kadang cakap 1 jam lebih sampai orang terlentik-lentuk kepala, tapi faedah sikit je kadang. Itulah sebaik-baik petunjuk dalam kita beragama ni, hanya petunjuk Nabi SAW. Kita nak sampaikan nasihat, nak sampaikan agama ni sebatas qala Allah, qala Rasul, dah cukup. Tak perlu kita nak cari call fulan, call tok guru, habaib, apa lain sebagainya. Tak perlu. Asas dalam kita nak menerangkan agama ni dua itu sahaja, perkataan Allah dan perkataan Nabi SAW. Tetapi penerangan syarah memang diterangkan oleh para ulama. Okey. Cuma di sini saya nak tekankan, bukanlah saya nak bagi tahu bahawa semua orang mampu untuk baca Quran dan baca hadis, dia boleh beramal sendiri. Tak. Harus ada tingkatannya, iaitu dengan apa? Dengan menuntut ilmu. Dan ilmu kita ni semua bersanad. Ilmu agama Islam ni semua bersanad. Tak ada istilah kita kena ada ambil sanad-sanad, tak. Itu hanya sebagai tambahan, dia bukan kewajipan. Sebab apa yang sampai kat kita ni semua adalah bersanad daripada Nabi SAW. Dan itulah janji Allah, Allah akan jaga agama ini sehingga hari kiamat. Boleh faham Tapi kita kena tekankan juga bahawa perkara yang paling penting yang kita kena ta'assub, kita kena sami'na wa ta'na adalah dua ini sahaja. Firman Allah dan sabda Nabi SAW. Itu kena terapkan dan kena doktrin anak-anak kita. Selain dua ni, boleh ditolak, boleh diterima. Nak wali tahap apa pun dia, perkataan dia kalau tak berasaskan Al-Quran ataupun Sunnah, mungkin boleh ditolak. Okey. Jadi Nabi SAW diberikan kelebihan jawami'ul kalim. Dalam hadis yang ketujuh ini, Nabi hanya sebut dua patah perkataan, ad-dinu an-nasihah. Tapi ketahuilah, hadis ini merupakan usul tertinggi agama ni. Nak menunjukkan pentingnya hadis ni, kalau saya sebut misalnya ni hadis ad-dinu an-nasihah, kemudian pecahan dia, pecahan bawah dia, kalau kita buat rajah ni kan, pecahan bawah dia hadis Jibril. Kan kita sebut tadi kan, hadis Jibril merupakan umul hadis, betul tak? Tetapi hadis Jibril merupakan pecahan daripada ad-dinu nasihah. Okey.
Sebab itu Nabi SAW menggunakan ad-din ada alif lam dan an-nasihah pun ada alif lam. Dua-dua makrifah. Bila dua-dua makrifah, maka ini adalah mubtada dan khabar. Mubtada adalah perkataan ad-din sebagai pembukaan dan kabaran dia apa? An-nasihah. Dan faedah jumlah mufidah yang dibina atas mubtada dan khabar yufidu al-hasru. Dia membawa faedah al-hasr. Al-hasr ni apa? Al-hasr ish hu? Al-hasru. Al-hasru tu seakan-akan perkataan ni, agama ni nasihat je, tak ada benda yang lain. Itu seakan-akannya. Mubtada dan khabar dia yufidul hasr. Misalnya Nabi SAW sebut Al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah. Kalau kita terjemahkan secara literal, haji ni Arafah je. Bila dah buat Arafah, dah tak payah buat benda lain. Tapi taklah. Haji tu ada mabit, ada dekat Mina, melontar. Tapi nak menunjukkan bahawa Arafah tu adalah hari kemuncak dalam ibadah haji. Begitu juga ni. Ad-din an-nasihah. Kalau kita terjemah secara detail, agama Islam ni tidak lain tidak bukan hanya nasihat sahaja. Itu yufidul hasr. Boleh faham Tapi bukanlah menunjukkan agama ni sekadar nasihat. Tak, lebih daripada itu. Tapi menunjukkan ini adalah perkara yang paling penting dalam agama. Kemuncak dia. Okey. Ad-din adalah agama. Tapi din boleh terbahagi menjadi dua. Dinul amal dan dinul jaza. Ad-din dalam lafaz ad-din ni dalam nas Al-Quran ataupun sunnah, dia boleh membawa dua makna. Dinul amal ataupun dinul jaza. Agama dalam kita beramal ataupun agama sebagai pembalasan. Jaza. Balasan. Kalau dinul amal, agama Islam lah. Agama Islam dalam kita nak mempraktikkan seharian. Solat, zakat. Sebagaimana Allah berfirman, wa raditu lakumul islama dinan. Telah aku rida agama Islam ni sebagai agama untuk amal, perbuatan kau. Tetapi din juga boleh dibawa makna sebagai pembalasan. Sebagaimana firman Allah apa? Maliki yaumiddin. Allah lah raja pada hari pembalasan. Okey, itu adalah ad-din. Okey, ad-din di sini din amal ke dinul jaza? Dinul amal. Dia tak ada kaitan dengan din al-jaza. Okey? Maksudnya dinul amal tu agama Islam lah. Agama Islam secara menurut rukun Islamnya, rukun imannya, ihsannya, jaza pembalasan. Jadi din di sini adalah din agama. Di dalamnya adalah rukun iman, rukun Islam, rukun iman, ihsan. Okay, kemudian Nabi sebut agama ini adalah nasihat. Okay, apa yang dimaksudkan dengan nasihat di sini? Apakah yang dimaksudkan dengan nasihat di sini? Adakah nasihat misalnya Yan jumpa Zakwan, Yan bagi nasihat, Zakwan, jom kita solat tepat waktu. Adakah nasihat tu yang dimaksudkan dengan nasihat ni? Ataupun tak, bukan. Habis apa maksud dia? Dia macam pendapat. Kalau dia buat something, ada pembalasan, maksudnya dia memberitahu awal sebelum apa yang action yang kita nak buat, dia dah beritahu awal apa akan berlaku. Dan kalau apa yang kita nak buat, apa sebanyaknya lah nasihat supaya jangan buat. Okey, sekejap. Din kat sini dia bukan dinul jaza, dia dinul amal. Dinul amal. Din kat sini ada din agama. Kita beramal, iaitu rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Kan? Dari segi syarak, apa-apa perkara yang kita inginkan kebaikan bagi siapa tu? Bagi dua pihak, masya-Allah. Nasihat di sini
secara syarak adalah apa-apa perkara yang membawa kebaikan bagi di antara dua pihak dari seluruh sisi, perkataan, perbuatan, niat dari dua pihak, pihak kita dan pihak yang lain. Itu maksud nasihat kat sini. Boleh faham ke? Maksudnya Nabi sebut macam ni, saya terjemahkan. Agama itu adalah nasihat, iaitu agama itu adalah engkau menjalankan hubungan yang bersih, membersihkan hati, membersihkan amalan kepada pihak yang kedua. Boleh faham? Agama Islam ni memerhatikan engkau menjalankan segala bentuk hak dan membersihkan hati dari segala bentuk kekotoran kepada pihak yang kedua. Boleh faham? Itulah agama Islam. Indahnya agama Islam ni. Sebab tu para sahabat bertanya, kepada siapa? Kepada siapa pihak kedua tu yang kita kena bersihkan hati ni, kita kena bersihkan kekotoran supaya hubungan kita dengan pihak kedua tu bersih. Kita menjalankan hak-hak dia. Kepada siapa? Para sahabat tanya. Itu maksud dia. Bukan ada sebahagian orang dia nak menceritakan tentang kepentingan dalam berdakwah, kepentingan amal ma'ruf nahi munkar. Tiba dia bawa ad-dinu an-nasihah. Tepat ke? Misalnya Yan jumpa dengan orang, yang cakap dengan dia, awak dah lama belajar, awak pergi keluar berdakwah lah. Sebab Nabi dah sebut ad-dinu an-nasihah, agama tu nasihat. Awak kena nasihat orang. Tepat tak tepat dalil yang dia pakai ni? Kurang tepat. Kurang tepat. Sebab nasihat di sini lebih kepada menjaga hubungan di antara dua pihak, pihak kita dan pihak yang kedua. Dia lebih daripada nasihat. Bagi contoh, kita akan masuk, sahabat pun tanya, kepada siapa kita nak bersihkan hati kita ni, bersihkan segala bentuk kekotoran supaya hubungan kita dengan pihak kedua tu menjadi bersih? Kepada siapa ya Rasulullah? Yang paling pertama sekali adalah kepada Allah. Nasihat kepada Allah. Boleh faham kan? Belum bertangkap? Okay. Jadi nasihat, bagaimana kita nak menasihati Allah? Maksudnya apa tu? Kalau saya minta pelajar terjemahkan, saya sebut bagaimana cara kita nak menasihati Allah. Maksudnya apa? Bagaimana cara kita nak membersihkan hati kita, mengikhlaskan hati kita, perbuatan kita, pencapaian kita, agar hubungan kita dengan Allah berjalan dengan sempurna. Faham sekarang? Faham? Jadi soalannya, bagaimana cara untuk kita menjalankan hak-hak Allah, menjalankan hubungan kita kepada Allah dengan sebaik mungkin. Itu maksud nasihat kepada Allah. Bukan maksud nasihat kepada Allah kita cakap, ya Allah, saya nasihatkan, bagilah saya rezeki lebih. Tak. Itu bukan nasihat, itu doa. Boleh faham? Tetapi kalau nasihat kita terjemahkan secara bahasa Melayu yang kebanyakan orang ramai faham, nasihat adalah kita beri perkataan nasihat. Dia betul. Itu pun boleh diguna pakai. Tetapi dalam hadis ni kurang tepat kalau kita nak pakai takrif tersebut. Sebab nasihat itu pun diterjemahkan dalam syarak ni adalah iradatul khair lil mansuh. Kita menginginkan kebaikan kepada orang yang kita nasihati. Tetapi takrif tersebut tidak boleh, kurang tepat untuk diguna pakai dalam hadis ini. Ad-dinu an-nasihah. Boleh faham? Jadi sebab tu kita kena fahamkan. Bukan kita nak cakap salahkan. Istilah tu boleh diguna pakai. Sebab ada dalam hadis Nabi SAW, haqqul muslim ala muslim situn. Hak muslim ke atas muslim lain 6 perkara. Salah satunya apa? Idza istanhaqa fansahhu. Jikalau seseorang muslim minta kepada engkau satu nasihat, kata-kata semangat, wajib untuk kau beri nasihat kepada dia. Itu hak dia. Jadi dalam hadis ni betul, nasihat adalah kita berikan nasihat. Tapi dalam hadis ni ad-dinun nasiha, yang tepatnya adalah tadilah saya sebut iltiamu baina syai'ain. Kita menjaga hubungan di antara dua pihak. Pihak kita dan pihak yang kedua.
memurnikan hubungan kita, mengikhlaskan, membuang segala bentuk dengki dan kekotoran. Boleh Boleh bang? Faham? Alhamdulillah. Yang faham? Belum faham lagi? Kita masuk sampai. Okey, jadi yang pertama sahabat tanya, kulna liman ya Rasulullah, kepada siapa yang kita kena menjaga hubungan tu? Kepada pihak kedua. Pihak kedua tu siapa? Pihak kedua yang paling utama adalah Allah. Okey, soalan yang kedua, bagaimana kita nak nasihat kepada Allah? Kaifa an takunu nasihatu lillah? Bagaimana nasihat kepada Allah? Okey, nasihat kepada Allah ada 2 poin yang utama. Yang pertama adalah ikhlas. Setiap amal ibadah kita lakukan hanya semata mengharapkan keredaan Allah. Itu adalah nasihat kita kepada Allah. Kalau kita masih lakukan beberapa perkara, apatah lagi perkara agama, dengan niat selain kepada Allah, maka kita belum menjalankan hak Allah. Kita belum melakukan nasihat kepada Allah. Kita belum mensucikan hubungan kita dengan Allah. Jadi nasihat kepada Allah adalah kita sentiasa ikhlas dalam setiap perbuatan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Poin yang kedua, nasihat kita kepada Allah adalah kita beriman, ataupun lebih ringkasnya kita mentauhidkan Allah. Tauhid. Itu 2 poin yang utama. Kemudian kita bahas tentang tauhid. Tauhid pun banyak kali kita dah bahas. Dalam hadis innamal a'malu binniyat, kita dah bahas tentang tauhid. Hadis Jibril kita bahas tentang tauhid, beriman kepada Allah. Hadis Ibnu Umar kita bahas tentang tauhid syahadah. Kemudian hadis yang ke-8 ni, hadis Ibnu Umar juga pun tentang syahadah, pun kita bahas tentang tauhid. Jadi boleh ke salah seorang daripada pelajar ni cuba terangkan sedikit sebanyak tentang apa yang dimaksudkan dengan tauhid, berapa terbahaginya tauhid beserta dengan dalil-dalilnya? Siapa mampu? Yan boleh? Belum boleh lagi? Abang boleh? Fadhal. Sebab Masya-Allah, tauhid terbagi menjadi 2. Secara ringkasnya untuk kita senang faham, tauhid ilmi dan tauhid amali. Kemudian pecahan dia lagi. Tauhid ilmi ni dia tauhid, first kali makna tauhid adalah kita mengesakan Allah. Dari perkataan wahada yuwahhidu tauhidan, menjadikan satu. Jadi bila kita sebut tauhid adalah kita mengesakan Allah, mensatukan Allah, tidak menduakan. Kata lawan dia adalah syirik, menduakan Allah. Lepas tu persoalan seterusnya, kalau kita terangkan tentang dengan anak kita, jadi kita nak mensatukan ataupun mengesakan Allah dalam perkara apa? Terbagi menjadi 2. Kita mengesakan Allah dalam bab teori ataupun ilmi. Yang kedua, kita mengesakan Allah dalam praktikal kita ataupun amali. Okay. Kita mengesakan Allah dalam kita berilmu tentang Allah. Setelah kita dah kenal Allah, kita mengesakan Allah dalam setiap amalan kita. Itu maksud ilmi dan amali. Boleh faham ya? Dan semoga fahamlah. Kemudian, bagaimana kita nak mengesakan Allah dalam tauhid ilmi ni, dan kita nak mengenal Allah? Kita mengenal Allah dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Apa yang Allah terangkan tentang diri Allah. Okey? Okey. Dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, bagaimana Allah terangkan tentang diri Allah? Tak lari daripada 2 perkara. Tentang sifat ketuhanan Allah, rububiyah,
dan tentang nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifat Allah yang sempurna. Dua je. Bukalah daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, bukalah Sahih Bukhari sampai Sunan Nasa'i ke apa semua. Bila cerita tentang Allah, dia tak lari daripada dua tu. Allah ceritakan tentang keesaan Allah dalam sifat ketuhanannya, ataupun bahasa Arab dia Al-Rububiyah, daripada perkataan Rabb. Dan Allah ceritakan tentang nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifat Allah yang sempurna. Itu sahaja. Jadi bagaimana cara kita nak mengenal Allah? Kita tadabbur ayat-ayat Allah yang menerangkan tentang sifat rububiyah Allah. Kita tadabbur ayat-ayat Allah tentang nama-nama Allah yang mulia. Macam kelas tiap Rabu kan ada Asma' Husna. Itu salah satu cara kita nak mengenal Allah. Allah ni mempunyai nama apa saja? Al-Qadir, Al-Qadir, Ar-Rahim, Ar-Rahman dan lain sebagainya. Okay, setelah kita dah mengenal Allah, bahawa Allah lah Rabbul Alamin, Allah lah Tuhan bagi semesta alam ni, iaitu Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memiliki setiap sesuatu, dan Allah lah yang mengurus daripada A sampai Z seluruh alam ini. Itulah sifat Tuhan. Okay, bila kita sebut Tuhan je, dia ada tiga sifat utama. Dia yang mencipta, Khalik, dan dia yang memiliki, Malik. Bila dia memiliki, bila-bila dia nak ambil, bila-bila dia nak bagi, atas kehendak dia. Okay? Dan dialah yang mentadbir, mudabbir, mengurus, yang menurunkan hujan, memberikan rezeki, mematikan, menghidupkan, memberi kesihatan, memberi kesakitan. Itulah Allah. Itulah Rabbul Alamin. Jadi bukan kita nak mengenal Allah ni, kita kena pergi gua, kita kena bertapa, baru kita boleh kenal Allah. Kita tak boleh solat, kita tak boleh apa. Itu semua adalah talbisul iblis. Bila Allah nak wajibkan hamba dia untuk kenal dia, takkan Allah nak sulitkan benda ni. Allah akan jadikan ia sangat-sangat mudah. Sampai budak kecil pun dia boleh faham dengan sangat mudah. Bila kita nak terangkan dengan anak kita, bagaimana nak kenal Allah, tengok langit, tengok bulan, tengok matahari, hujan yang turun, guruh. Kaitkan dengan semua kejadian alam. Itu adalah semua ciptaan Allah semata. Kalau kita cakap dengan anak kita, phone ni yang nak boleh tengok YouTube, boleh tengok macam-macam, tahu tak siapa yang cipta ni? Siapa? Fulan bin Fulan. Oh ya ke? Pandainya dia, macam mana dia boleh buat skrin apa semua, dia takjub. Itu bab dunia. Tapi kita bawa akal anak kita ni, tengok ni, macam mana, cuba bertenggek nanti lepas subuh, tengok matahari pernah tak terlambat keluar 1 minit ke 2 minit, ataupun terlambat turun, terawal turun ke, tak pernah, tak akan mungkin. Siapa yang atur semua tu? Allah. Hujan yang turun kadang kecil, kadang besar, itu siapa yang turunkan air tu? Allah. Jadi hebat tak Allah? Hebat. Siapa dia? Dialah Tuhan kita. Itu dah kenal lah Allah. Okey. Kemudian cara kedua untuk kita mengenal Allah adalah kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan juga Sunnah, tanpa kita memisalkan, tanpa kita memperbagaimanakan, tanpa kita menolak ataupun kita mentakwil, kita merubah makna dia. Okay? Semua nama-nama yang Allah beritahu kita dalam Al-Quran, nama-nama yang Nabi Muhammad SAW sampaikan dalam hadis, dia kembali kepada ayat muhkam, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak menyerupai apa pun, dan dialah Maha mendengar dan Maha melihat. Ada nafyu dan isbat. Kita menafikan bentuk pemisalan kepada Allah, kita menafikan bentuk bagaimana Allah, kita menafikan semua tu. Sebab laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai apa pun. Tetapi kita bukan menafikan sehingga kita menolak ataupun kita mentakwil, merubah ayat, tak. Kita mengisbat wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Sebagaimana kita faham, mendengar dan melihat. Tapi bagaimana kaif pemisalannya, laisa kamitslihi syai'. Boleh terima tak? Boleh terima tak akal kita benda ni? Boleh terima dengan sangat mudah. Kalau kita tengok pendengaran kelawar dengan pendengaran manusia sama tak? Lain.
Kan pendengaran kelawar sebab tu dia bergerak cari makan waktu malam, sebab dia berdasarkan telinga, bukan mata kan? Betul tak? Ke saya salah? Betul. Itu antara makhluk dan makhluk. Pun dah lain. Dia bagaimana antara makhluk dengan Khalik. Kan? Kalau kita tengok hadis-hadis sahih bagaimana sifat fizikalnya Jibril, mempunyai 600 sayap. Bagaimana fizikalnya malaikat pembawa arsh, daripada bahu sampai ke daun telinga dia mengambil masa 500 tahun kalau burung terbang. Itu fizikal makhluk. Kita boleh bayangkan tak? Tak terbayang akal. Itu baru malaikat pun kita tak boleh bayang sebab benda ghaib, apatah lagi Allah. Jadi tak perlu kita nak mentakwil pun, tak perlu kita nak mentahrif. Kita terima, kita isbatkan, tetapi kita kembali kepada laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai segala sesuatu. Kalaulah hujah dia mesti kita terbayang kat otak, kan? Sebab tu kita kena takwil. Jalan keluar dia apa? Bila apa yang kita terbayang tu, kita bayangkan bahawa Allah lebih agung daripada tu. Okey? Sebab kalau kita tengok pun kajian zaman sekarang ni, dia bandingkan besarnya bumi, lepas tu besarnya planet lain, lepas tu besarnya matahari. Akhirnya manusia tu bila dia zoom jadi sangat-sangat kerdil. Otak kita ni sangat-sangat terbatas untuk kita nak memahami hakikat Allah. Jadi kita terima sahaja sebagaimana yang Allah sampaikan kepada kita. Jalan keluar untuk kita bayangkan apa semua, kita kembali kepada ayat laisa kamitslihi syai'. Itu cara kita nak mengenal Allah. Okay, tauhid al-ilmi. Kita mentauhidkan Allah secara teori. Allah sebagai Rabbul Alamin, dan Allah mempunyai nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia. Okay, dalil dia apa, Yan? Dalil dia sangat mudah. Setiap hari Yan baca. Surah tak ni setiap solat, kalau yang tak baca tak sah solat. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ayat pertama, ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rabb, perkataan Rabb itulah rububiyah. Allah yang menciptakan alamin, Allah yang memiliki alamin, dan Allah mengurus semua alamin. Alamin tu apa? Semesta alam. Apa-apa yang selain Allah, itulah alam. Okey. Kemudian dalil Allah mempunyai nama-nama yang indah apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Okey. Itu cara Allah Al-Fatihah 3 ayat pertama tu Allah dah terangkan bagaimana kita nak kenal Allah. Kemudian tauhid yang seterusnya secara praktikal, tauhid al-amali. Iaitu bila kita dah mengenal Allah dengan betul-betul, dengan sebenar-benarnya, akhirnya setiap amalan kita, amali kita ni, praktikal kita buat hanya kerana Allah. Itu dinamakan tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ibadah. Setiap ibadah kita tidaklah kita persembahkan hanya kepada Allah sahaja semata. Dalil dia apa? Setelah Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami sembah. Itu tauhid al-amali. Setelah kita dah kenal Allah sebagai Rabbul Alamin, Allah lah Ar-Rahmanir Rahim, Allah lah Maliki Yaumiddin, kita kena buat apa ni? Kita hanya menyembah kepada Allah, hanya meminta segala bentuk pertolongan kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Itu tauhid, mudah dah, settle. Itu untuk permulaan lah. Yang boleh faham? Kan? Sekejap je dah boleh faham tauhid. Tak ada istilah tauhid ni nak kena macam-macam lah istilah ahlul bid'ah ni. Nak kena tu lah, nak kena ni lah, baru boleh faham. Belum sampai tahap ilmu lah, apalah, tak boleh terangkan lah ni. Itu semua nak memperbodohkan akal manusia. Dan itu adalah talbisul iblis. Akhirnya dia tak solat, dia tak apa. Akhirnya dia cakap, kenapa tak solat? Aku belum kenal Allah lagi. Betul tak? Pernah jumpa orang macam tu? Kalau jumpa orang macam tu, terangkan dia tentang macam mana kita nak kenalkan Allah. Okey. Jadi itulah bagaimana kita nak nasihat kita kepada Allah. Kemudian setelahnya lillahi wa likitabihi. Nasihat kepada kitabnya. Nya tu kembali kepada siapa? Allah. Kitabihi. Ha tu kembali kepada Allah. Kitabihi, kitabnya apa? Al-Quran. Jadi bagaimana kita nak menjalankan hubungan kita, hak-hak kita kepada Al-Quran, sehingga hubungan kita dengan Al-Quran menjadi hubungan yang baik. Itulah maksudnya nasihat kepada Alkitab.
Yang pertama, kita sentiasa mempertahankan isi kandungan Al-Quran. Kan? Kita sentiasa mempertahankan isi kandungan Al-Quran daripada orang-orang yang mentakwil, orang-orang yang mengubah. Itu hak yang paling utama dalam hak yang pertama kepada Al-Quran. Kalau misal kata ada orang baca ayat salah je, kalau kita tak betulkan, kita tak menjaga hak kita kepada Al-Quran. Kita belum nasihat kepada Al-Quran. Jadi agama kita, ad-dinu nasihah, belum sempurna. Okey? Kalau orang mentafsirkan ikut kepala dia je, kita dah belajar, kita dah tahu tafsiran dia sebegini dan sebegitu, kita tak betulkan, mana kita tak betul-betul menjalankan hak kita kepada Al-Quran. Boleh faham Itu maksud mempertahankan Al-Quran. Begitu juga kalau kita dalam berhujah, beragama ni, kalau kita tak sampaikan dalil daripada Al-Quran, maka kita belum menjalankan hak sepenuhnya kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua, tasdiq khabrihi tasdiqan jaziman, memperbenarkan segala bentuk khabar yang ada dalam Al-Quran. Tidak ada keraguan sedikit pun. Apa yang ada daripada awal huruf Alhamdulillah sampai minal jinnati wan nas, kita cakap semua adalah benar-benar belaka. Walaupun kemungkinan ilmu kita belum sampai sehingga ada ayat yang kita anggap ni macam kontradik. Ini ayat macam tak masuk akal. Kalau kita ada perasaan macam tu, kita belum nasihat kepada Al-Quran. Agama kita belum sempurna. Ad-dinu an-nasihah. Dan nasihat kepada Al-Quran adalah kita tasdik, membenarkan semua khabar di dalamnya. Yang ketiga adalah imtithal awamirihi. Kita menjalankan semua perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita puasa Ramadan. Kalau kita masih puasa on off, kita punya agama belum sempurna. Kerana ad-dinu an-nasihah. Dan salah satunya nasihat adalah nasihat li kitabihi. Nasihat kepada Al-Quran. Dan cara nasihat kepada Al-Quran adalah kita menjalankan semua perintah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, menjauhi semua bentuk larangan. Wala taqrabuz zina. Tetapi kita masih lagi WhatsApp dengan perempuan, kita masih lagi bercinta, maka kita belum sempurna lagi agama kita. Sebab ad-dinu an-nasihah. Dan nasihat kepada likitabihi, iaitu Al-Quran, adalah kita menjauhi segala bentuk larangan yang ada di dalam Al-Quran. Boleh faham, Rian? Boleh faham, Kemudian yang kelima, kita beriman, kita yakin bahawa hukum hakam yang berada di dalam Al-Quran adalah hukum yang paling terbaik. Faqta'u apa ayat dia? Kaif ayat? Potong tangan. Faqta'u aydiyahum. Nakalan bima kasabat. Lebih kurang ayat macam itulah. Potonglah tangan. Orang yang mencuri ni, Allah perintahkan untuk potong tangan dia. Balasan setimpal apa yang dilakukan. Kalau kita masih anggap bahawa hukum yang Allah turunkan ni zalim, macam tak kena dengan zaman kita, maknanya kita punya agama belum sempurna. Sebab ad-dinu an-nasihah, dan nasihat li kitabihi Al-Quran adalah kita meyakini bahawa hukum di dalam Al-Quran adalah hukum yang terbaik. Kemudian fadal. Betul. Cuma kita nak sebut kat sini memang ada syarat dia. Tidak boleh lebih daripada beberapa sekian harta. Kemudian kalau harta yang dia curi pun, misalnya orang tu lalai, dia curi, dia tak sampai kena potong tangan. Dan banyak-banyaklah syurut dia. Dan benda ni pun sangat-sangat bukan kita jumpa je awak curi terus kita potong tangan. Tak. Ini adalah kembali kepada pemerintah. Bila kembali kepada pemerintah, dia kena pergi mahkamah, qadi kena tentukan, kena lihat keadaan. Itu patut. Kemudian kalau orang yang dicuri barang dia halalkan pun tak jadi. Sebab tu selama saya 4 tahun duduk kat Madinah pun, saya belum pernah direzekikan lihat hukum hudud. Susah sangat. Susah sangat. Tak pernah jumpa lagi. Yang mana mahkamah tu dekat je dengan Masjid Nabawi. Memang bila dengar khabar daripada senior ni, bila memang ada pelaksanaan hukum hudud,
yang paling tahu pertama sekali Jamiah Islamiyah Universiti Islam Madinah. Sebab apa? Kat sana ada pelajar-pelajar bahagian syariah. Dia nak suruh kita tengok. Tapi selama 4 tahun kat sana saya tak belum pernah lagi. Jadi memang benda ni sangat, begitu juga pancung dan juga rejam, bukan senang-senang. Ia melalui proses yang sangat lama dan sulit. Surah Al-Maidah ayat 38. Dalil wasariqatu faqta'u aydiyahum nakala lima kasabat jazaan bima kasabat. Okey, jadi bentuk nasihat kita kepada Al-Quran adalah kita meyakini bahawa hukum Al-Quran adalah hukum yang terbaik. Kemudian yang keenam, kita betul-betul beriman meyakini bahawa Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, yang Allah berkata-kata kepada Jibril. Kalau dah bertaubat kena potong tangan juga. Tak, kalau Dah bertaubat. yang dia bila dia mencuri, wallahu alam, tapi bila dia dah mencuri, dia dibawa kepada pengadilan, dia akan menjalani hukum hudud walaupun dah bertaubat. Sebagaimana wanita yang bertemu dengan Nabi SAW, wanita pezina, dia dah bertaubat tapi Nabi rejam tak? Tetap rejam sebab dia nak. Memang, dan barang siapa yang menjalani hukum hudud di dunia, dia tidak akan lagi menjalani hukum di akhirat. Itu tanda dia diterimanya taubat. Itu cerita lain lah. Tapi yang cerita sekarang kita kena yakin bahawa hukum hudud adalah hukum yang terbaik. Okey? Sesiapa pun, baik rakyat ataupun pemimpin, itu adalah tanggungjawab anda sebagai seorang Muslim. Sebab Nabi sebut ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Dan nasihat kita kepada Al-Quran likitabihi adalah kita meyakini hukum hakam yang ada dalam Al-Quran adalah hukum yang terbaik. Kalau kita masih ragu benda tu, agama kita belum sempurna. Kita ada masalah. Walaupun kita solat malam, kita puasa. Boleh faham Sebab tu ad-dinu nasihat hadis ni usul. Betul tak? Faham tak? Bagaimana tahap kepentingan hadis ni? Okey, itu 6 hak Al-Quran ke atas kita. Bagaimana kita nasihat kepada Al-Quran. Kemudian yang seterusnya wali rasulihi, nasihat kepada utusan Allah, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, bila kita sebut nasihat kita kepada Nabi SAW, iaitu bagaimana cara kita nak memurnikan hubungan kita dengan Nabi SAW sehingga agama kita menjadi sempurna. Bagaimana? Salah satunya adalah ittiba'. Okey, bila dia ada 4 poin. Dan benda ni pun dah banyak kita bahas dalam syahadah Muhammad Rasulullah. Betul tak? Siapa boleh bawakan poin-poin tersebut? Okey. First kali ittiba' tu yang nombor 4. Yang first kali tasdiq fi ma akhbar. Kalau siapa ingatlah poin yang saya tulis tu, dalam menafsirkan kalimah Muhammad Rasulullah tu, bila kita menyebut bahawa Nabi Muhammad merupakan pesuruh Allah, apa kewajipan kita? Yang pertama, kita membenarkan semua apa yang Nabi kabarkan. Nabi sebut barang siapa yang lalat masuk dalam air dia, maka kena celup, buang, kemudian dia boleh minum air tersebut. Kita kena benarkan benda ni. Walaupun secara logik akal kita yang cetek ni, kita kata lalat kan kotor, lalat kan boleh bawa penyakit kan, macam telur lalat kalau makan sakit perut sampai cerit berit. Tapi kalau orang yang betul-betul dah belajar agama, ad-dinu an-nasihah, dan nasihat li rasulihi adalah tasdiq fi ma akhbar. Bila hadis tu sahih, maka kita kena cakap inilah yang benar. Kita kena buat. Okey? Jangan ada sedikit bentuk keraguan pun. Bila ada keraguan, kotorlah. Ini sekadar misal lah. Sekadar misal, okey? Salah satu misal bagaimana kita nak membenarkan apa yang Nabi kabarkan. Okey, kemudian yang kedua adalah imtithal awamirihi. Tasdiqu fima akhbar wa imtithal fima amar wa ijtinab fima naha anhu wa zajar
wa alla yu'bad illa bima syara'. Itu 4 poin utama dalam kita nak melakukan nasihat kita kepada Nabi SAW. Kita membenarkan apa yang Nabi kabarkan, kita melakukan segala bentuk perintah Nabi SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ke atas kalian sunnah aku. Itu perintah Nabi. Jadi setiap kita nak solat, kita ikut cara solat siapa? Solat Nabi. Kalau Nabi takbiratul ihram, meletakkan tangan di atas dada, ataupun Nabi SAW rukuk meluruskan punggung belakang dia, lepas tu kita tengok tok guru kita rukuk, punggung dia bengkok, kita nak ikut siapa? Kita ikut Nabi SAW. Kerana Nabi perintahkan kita, alaikum bisunnati sallu kama raaitum usalli. Itu salah satu contohlah, dan benda ni sangat luas. Bahkan dalam kehidupan kita 24 jam. Kita tak lari daripada nak melakukan pekerjaan harian kita, dan setiap pekerjaan harian kita semua dah diterangkan oleh Nabi SAW. Bagaimana kita nak masuk toilet, kaki kanan ke kaki kiri, bagaimana kita nak menyarung pakaian kita, membuka, bagaimana kita nak masuk rumah, nak makan, nak minum, tangan kanan, baca bismillah setelah makan. Itu semua adalah kewajipan kita untuk mengikuti Nabi SAW. Kalau kita masih tak buat benda tu, maka ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat, maka agama kita ada problem. Dan nasihat li rasulihi, iaitu Nabi Muhammad SAW, adalah imtisal awamirihi, melakukan segala bentuk perintahnya. Wajtinab nawahi, dan menjauhi segala bentuk larangannya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nabi SAW bersabda, dan jauhilah diri kalian dari benda-benda yang baru dalam agama. Nabi larang kita melakukan benda baru agama. Tiba bos kita call, okay, hari ni kita ada majlis maulid, awak kena datang jadi pembawa bendera. Kalau kita tetap datang, kita bawa bendera dengan ilmu kita tahu bahawa benda ni bid'ah, maka agama kita ada problem. Sebab Nabi sebut ad-dinu an-nasihah. Dan nasihat li rasulihi adalah ijtinab nawahi, menjauhi segala bentuk larangannya. Kemudian yang keempat, wa alla yu'badu, ataupun wa alla ya'budullaha illa bima syara', dan tidak kita beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan Nabi Muhammad SAW. Itu al-ittiba'. Kemudian ada penambahan meyakini bahawa Nabi sebagai Rasul yang terakhir, menghormati hadis-hadis Nabi SAW, membantu Nabi SAW, nusratun Nabi SAW. Kalau kita hidup ketika zaman Nabi hidup, kita berjihad bersama Nabi, kita keluar bersama Nabi, kita pertahankan hak Nabi. Kalau Nabi dah mati, bagaimana kita nak menolong Nabi SAW? Kita menyebarkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kita berakhlak sebagaimana Nabi SAW berakhlak. Itulah cara kita nusrah, memenangkan Nabi SAW. Okey, boleh Kemudian nasihat yang seterusnya, wali a'immatil muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Di sini ada dua tafsiran. Pemimpin-pemimpin iaitu para umara. Umara ni pemimpin yang betul lah sebenarnya, pemimpin, Perdana Menteri, menteri-menteri, raja-raja. Itu pemimpin bagi urusan kaum muslimin. Ada tafsiran juga a'immatul muslimin adalah para ulama. Ada dua, umara dan ulama. Manakala ulama adalah memimpin kita dari sisi agama. Kalau umara memimpin kita dari sisi keduniaan. Kan? Perdana Menteri, menteri, macam-macam menteri lah, ada banyak menteri kan. Kemudian sultan. Okey, jadi bagaimana kita nak nasihat kepada a'immatil muslimin, iaitu al-umara, ataupun sebelum tu kita ambil dulu al-ulama lah, sebagai bentuk penghormatan kepada para ulama. Yang first kali, nasihat kita kepada para ulama adalah kita kena mencintai mereka. Bila kita tahu bahawa mereka adalah ulama ar-rabbaniyin, ulama yang betul-betul berjuang kepada tauhid, berjuang kepada sunnah Nabi SAW, tidak berkata melainkan qala Allah dan qala Rasul, maka ke atas kita untuk mencintai mereka. Bila kita ada perasaan benci, maka agama kita ada masalah. Sebab Nabi SAW sebut apa? Ad-dinu
an-nasihah. Dan nasihat salah satunya adalah li a'immatil muslimin. Kemudian yang kedua, kita sentiasa membantu mereka dalam perkara yang hak. Para ulama, iaitu kita menyebarkan ceramah-ceramah dia, kita mempelajari buku-buku dia, kita menyebarkan fatwa-fatwa, pendapat-pendapat dia yang tak lari daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu cara kita membantu mereka. Yang ketiga, kita mempertahankan maruah mereka. Jikalau ada orang mencela para ulama, kita mempertahankan. Kalau kita ada dalam Facebook ke kat mana-mana lah, kawan kita tiba cakap ulama sekian tu macam ni dan macam tu, saya tak sanggup nak sebut lah, macam-macam nak sebut kan dengan ustaz-ustaz kita. Kalau kita rasa macam biasa je, paling tidak pun kita like tu kan ada yang gambar marah kan, paling tidak itulah paling adhaful iman kan. Ada rasa sedikit rasa marah, kenapa kau nak hina ustaz ni, bawa qala Allah qala Rasul kan. Kita kena, itu cara kita mempertahankan maruah mereka. Adz-dzi'bu an a'radihim. Tapi dengan syarat ulama yang rabbaniyin, ulama yang memperjuangkan kepada tauhid, memperjuangkan kepada sunnah Nabi SAW. Kalau ulama ni kita tak pernah dengar pun dari mulut dia perkataan bid'ah, syirik, jauhi. Sebab para anbiya, para rasul sendiri Allah utus untuk apa? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Mengajak manusia agar sembah Allah, bukan ajak sembah je, tapi beritahu manusia untuk menjauhi taghut. Ada bashir dan ada nadhir. Tapi kalau kita tengok ustaz ni, ulama ni asyik bashir je. Tak apa solat, tak apa beriman, percaya Allah, sayang Allah. Lepas tu yang depan dia tu orang duk pondan, orang dekat disco, orang dekat macam-macam kesyirikan, bahkan kat kubur apa, dia tak tegur pun. Tinggalkan. Maka dia tak balance dalam berdakwah. Dia hanya bashir je, bawa khabar gembira je, dia tak ada nazir. Sedangkan asalnya Nabi diutus tu sebagai nazir, pembawa peringatan. Jangan syirik. Qul la ilaha illallah tuflihu. Kau berkata bahawa tiada Tuhan yang berhak kau sembah melainkan Allah, maka kau akan berjaya. Itu kerja Nabi SAW. Boleh faham Jadi tak perlu pening-pening. Ustaz, sekarang dah banyak dah ustaz-ustaz ni. Macam mana kita nak ni? Tak apa. Kita boleh nilai daripada perkataan dia. Kalau dia asyik sebarkan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis maudhu', itu nasihat dia kepada Nabi itu kurang. Agama dia kurang. Kan kita dah sebut tadi kan? Nasihat li Rasul macam mana? Kita mempertahankan Nabi, membantu Nabi, nusratun Nabi. Ketika Nabi hidup, kita berjuang. Ketika Nabi mati, kita sebarkan hadis-hadis yang sahih. Kita sebarkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Tapi kalau ustaz tu, kalau dah tegur pun, hadis ni dhaif. Tak apa, dhaif je. Hadis ni maudhu', ya ke maudhu'? Nampak? Dia berkata-kata tanpa ilmu. Maknanya, bentuk nasihat dia kepada Nabi SAW, hubungan dia dengan Nabi SAW tu belum beres. Yang mana nasihat tu adalah kita membereskan, membersihkan hubungan antara kita dengan pihak yang kedua. Sekarang boleh faham ke maksud nasihat? Jelas, betul jelas Okey, kemudian bagaimana pula nasihat kita kepada al-umara, para pemimpin? Yang pertama, kita meyakini kepimpinan mereka. Bila mereka dipilih secara sah, maka kita kena yakin bahawa mereka adalah pemimpin. Sebab kalau pemimpin ni dah dipilih secara sah, tapi kita tak yakin dia sebagai pemimpin, kita sama dengan orang-orang jahiliyah, sebagaimana Nabi tegaskan. Barang siapa yang mati, di leher dia tidak ada baiat, maka mati dia sama seperti mati orang jahiliyah. Sebab orang jahiliyah tak ada pemimpin. Dia ada kabilah je. Tapi bila datangnya Islam, nak mengamankan keadaan, nak menjadikan urusan kaum muslimin tu lebih mudah, lebih teratur, Nabi wajibkan adanya pemimpin. Dan wajibnya kita taat kepada pemimpin tersebut. Tapi bukan taat secara menghizir buta. Kita taat selama mana dia taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, nasihat kita kepada para pemimpin adalah kita menyebarkan kebaikan-kebaikan dia. Kerana dengan cara inilah negara akan menjadi semakin aman.
Itu faktanya. Kalau kita sehari-hari duk menyebarkan keburukannya dalam WhatsApp, bangun pagi je cari apa kesalahan kerajaan sekarang lepas tu terus forward. Apa kita dapat? Kita tak dapat apa-apa. Bahkan mungkin kita boleh jatuh kepada dosa. Sebab bentuk nasihat kepada para pemimpin adalah menyebarkan kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah kita menjalankan perintah dia dan meninggalkan larangan dia selama mana perkara tersebut dalam ketaatan. Kalau maksiat, tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam maksiat. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Jadi bentuk nasihat kita kepada para pemimpin adalah kita ikut perintah mereka. Kalau pemimpin cakap, misalnya lah, COVID dah merebak teruk, kena pakai mask. Pakai mask. Sebab benda ni, benda yang ma'ruf. Okey? Itu salah satu contoh lah. Kemudian yang keempat, kita berusaha untuk tidak menyebarkan aib mereka. Tetapi bukan maknanya kita menghalalkan perbuatan aib mereka. Nasihat tetap nasihat, tapi nasihat kita melalui jalur yang betul. Okey? Bukan nasihat kita turun jalan raya, bukan nasihat kita maki dekat Facebook, tak. Itu bukan Islam. Bukankah Nabi SAW diutus untuk mempersempurnakan akhlak? Jadi kalau kita nak tegur bapa kita pun, kita tak boleh tegur depan orang ramai, apatah lagi kita nak tegur pemimpin negara. Kerana benda ini semua bawa kemaslahatan kepada perdamaian. Agama Islam ni, dia melihat maslahat. Sebab tu setiap tindak tanduk kita ni, sebagai seorang da'i, sebagai seorang bapa, sebagai seorang suami, apa yang kita nak buat ni, kita kena tengok maslahat dan mafsadat, kebaikan dan keburukan. Kalau aku buat ni membawa maslahat yang baik, bismillah. Tapi kalau kita boleh jangka, kalau aku tegur pakcik aku ni, dia boleh mengamuk, dia boleh ambil parang kat dalam rumah, dia boleh jadi gila, itu mafsadat tu lebih banyak daripada maslahat, walaupun dia melakukan kemungkaran. Jadi kita tahan. Itu salah satu contoh yang mudah untuk kita faham. Tapi secara asalnya, apa-apa bentuk aib, kalau kita termasuk dekat kita punya WhatsApp ke, ada dekat kita punya Facebook ke, kita tak perlu sebarkan. Tak bawa apa-apa manfaat pun. Betul tak? Sebab dia dah dipilih dan dia dah pilih lah. Kewajipan kita, kita taat, kita sebarkan kebaikan. Kalau misal kata ada benda yang kita tak setuju, kita PM secara personal, kan? Datuk Seri sekian. Dia nak dengar tak dengar, itu antara dia dengan Allah. Tapi antara kita untuk menekankan tentang kebenaran, kita dah berlepas diri. Okey, kemudian yang seterusnya, wa'amatihim. Nasihat kita kepada masyarakat secara umum selain pemimpin. Dan bagaimana nasihat kita kepada masyarakat secara umumnya, kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada jiran, itu semua kembali kepada akhlak, pembahasan akhlak. Okey? Salah satunya hak kita kepada jiran adalah kita tidak menyakiti perasaan mereka, tidak menyakiti dengan tindak tanduk kita ataupun dengan perkataan kita. Itu hak jiran. Sebagaimana Nabi SAW sebut apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, apa? Falyukrim dhaifa. Itu tetamu. Tetapi jiran ada juga dalil yang lain, saya lupa, mempunyai hak khusus. Juga salah satunya bentuk nasihat kita kepada amatin nas adalah kita memuliakan tetamu kita. Boleh faham? Jadi amatin nas ni, nasihat kepada manusia selain pemimpin juga mempunyai hak. Juga kita mempunyai kewajipan untuk memperelokkan hubungan kita dengan mereka. Rujukan dia apa? Rujukan kepada pembahasan akhlak. Kalau orang tua, kita rujuk pembahasan biru walidain. Anak ada pembahasan dia, sahabat ada pembahasan dia, isteri, sangat-sangat luas. Jadi kalau kita terangkan kat sini, dia tak habis. Okey, kemudian hadis yang seterusnya. Jadi itulah. Jadi betul-betul faham ya. Ad-dinu an-nasihah. Sekarang dah faham. Dah jelas maksud Nabi SAW. Agama itu adalah nasihat. Agama yang sempurna bagi seorang mukmin, dia sempurna dalam menjalankan nasihat. Kepada siapa? Kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para pemimpin iaitu umara dan ulama, dan kepada masyarakat secara umumnya. Sempurnanya agama kita, mendidik kita, menjaga kita. Itulah agama Islam. Wa raditu lakumul islamah dina.
Kalau pemimpin beri salah hukum, tidak ikut hadis, haram untuk kita mentaati. Sebagaimana kita tegaskan tadi, la ta'atan li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika dia suruh kita kepada perbuatan maksiat. Begitu juga isteri, tidak ada ketaatan kepada suami kalau suami suruh benda maksiat. Begitu juga anak, tidak ada ketaatan kepada kedua orang tua kalau kedua orang tua dia suruh beli rokok. Tak boleh, haram. Biar bergaduh apa tak apa. Sebab rokok tu haram. Jangan kita taat. Kita taat kepada Al-Khaliq. Begitu juga pemimpin. Kalau misalnya kata dia buat maulid besar-besaran, jangan kita datang. Kan? Contoh-contoh lain lah. Buat konsert kemerdekaan lah. Buat apa tahun baru. Apa tu. Itu semua bentuk kemungkaran dan kemungkaran. Tidak ada ketaatan. Kita tak pergi, kita dapat pahala. Okey? Kalau misalnya kata pemimpin buat daurah, majlis ilmu, panggil para ulama', diwajibkan setiap rakyat datang dan saya bagi allowance. Wajib kita datang. Okey? Kalau tak ada apa-apa perkara yang lebih penting daripada tu, kita tak datang secara sengaja, kita boleh berdosa. Sebab kita tak taat. Faham? Okey, hadis yang seterusnya kita kena selesaikan sebab minggu depan kita nak masuk hadis yang ke-10. Okey, ini kita bahas secara simple je lah sebab dah pukul 11.45 dah. Sempat dah? Dah 11.45. Ha? Sempat? Sesuai bahasa. Okay, taib. Hadis yang ke-8. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah SAW qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salat wa yu'tuz zakat fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Okey. Sebelum tu, kenapa Al-Imam An-Nawawi bawakan Ad-Dinun Nasihah hadis yang ke-7? Kerana kat sini kita dah nampak hadis-hadis terkait dengan hak Allah dan Rasul, hadis-hadis terkait dengan usul penting dalam agama ni dah nak berakhir. Jadi Imam Nawawi sebenarnya tutup hadis ni dengan Ad-Dinun Nasihah. Sebagaimana dia buka dengan hadis Jibril, dia tutup dengan hadis Ad-Dinun Nasihah. Manakala hadis yang ke-8 ni pula Imam Nawawi nak menerangkan bahawa perintah agama ni kalau kita betul-betul tak lakukan, kita telah mengisytihad perang. Faham tak? Darah kita dah jadi halal. Kita boleh diperangi, kita boleh dihukum. Itu penegasan dia. Jadi jangan kita ambil sambil lewa. Setelah kita belajar ad-dinun nasihat tentang hak Allah, hak Rasul, hak Nabi SAW, hak kitab Al-Quran, hak aimatul muslimin wa ammatihim, ingat, benda-benda ni kalau kita buat, maka asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kita punya darah dan kita punya harta selamat daripada diambil daripada agama Islam. Faham tak? Kalau misalnya kata kita bunuh orang, maknanya kita punya nasihat kepada ammatil muslimin dah kurang, betul tak? Akhirnya bila kita bunuh orang, darah kita pun boleh diambil. Jadi jaga-jaga. Itu maksudnya Imam Nawawi bawa hadis ni. Kalau kita curi barang orang, harta kita pun boleh diambil. Boleh faham aturan dia? Apa kaitan dia dengan hadis sebelum hadis ni? Okey. Nabi SAW sebut, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan. Siapa yang perintah Nabi? Allah Jalla Jalaluh. Supaya untuk memerangi manusia. Kita terjemah kena elok. Uqatilan nas, bukan aqtulan nas. Sebab orang-orang yang benci pada Islam, orang kafir pada Islam, dia bawa hadis ni tapi terjemah secara salah. Dia cakap, Nabi awak diperintah untuk bunuh manusia. Itu perkataan yang kadzab. Pembohongan terbesar. Nabi bukan diutus untuk bunuh orang. Tak. Nabi sebut di sini, aku diperintah oleh Allah untuk memerangi. Beza memerangi dengan bunuh. Okay? Memerangi adalah berjihad. Berjihad ni asalnya untuk apa? Untuk li'i'la'i kalimatillah, menegakkan kalimah Allah, menyebarkan Islam. Bukan asal dia untuk membunuh orang. Manakala membunuh, bila kita sebut bunuh adalah orang bunuh orang lah. Tujuan dia apa? Tujuan untuk bunuh. Tapi kalau perang, tujuan dia bukan bunuh. Jadi beza dalam terjemahan tu, kena hati-hati. Bila kita jumpa dengan orang yang benci Islam, tiba dia pakai dalil ni, agama Islam agama yang keras. Dalam hadis sahih sendiri Bukhari, Nabi sebut, Nabi diperintah untuk bunuh manusia.
dia menipu. Nabi diperintah bukan untuk bunuh manusia, Nabi diperintah untuk berjihad, menegakkan kalimah la ilaha illallah. Okay, boleh faham Tapi Ustaz, kalau dia kata memerangi itu maksudnya kalau yang diperangi itu tidak mahu bersyahadat, adakah halal juga? Kita ada perbahasan dia. Okay. An-nas di sini pun ada tafsiran dia. Bukan semua manusia. Kan kadang ada orang Islam sendiri bila dah pemikiran dah didoktrin dengan pemikiran yang salah, dia baca hadis ni je, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la. Dia terus pergi jiran sebelah orang Cina. Halo, you mau syahadat tak? Tak maulah, saya mau Cina. Dia dah ada pedang, dia terus bunuh. Dia anggap ini adalah sebagaimana Nabi diperintah. Tak, salah. Dia bukan semua manusia. An-nas di sini terbagi menjadi dua. Tafsiran yang pertama, An-nas di sini adalah ketika hadis ni turun adalah ketika mana Nabi SAW berperang dengan orang kufar Quraisy. Okey. Bila Nabi berhijrah, ketika Nabi berhijrah, Nabi sekarang dengan orang kufar Quraisy yang di Mekah adalah waktu peperangan. Bila waktu peperangan, kita diperbolehkan tak menipu? Kita diperbolehkan ambil harta. Sebab tu peperangan Badar, Nabi boleh ambil harta sebab Nabi memang dalam keadaan berperang dengan mereka. Faham tak? Jadi Nabi sebut hadis ini kepada para sahabat ketika waktu Nabi nak dalam waktu era peperangan dengan orang kufar Quraisy. Jadi An-nas di sini sebenarnya adalah orang kufar Quraisy di Mekah. Aku diperintahkan untuk bukan bunuh, minta maaf, saya pun terjemah itu. Aku diperintahkan untuk memerangi orang kufar Quraisy yang di Mekah tu sehingga mereka syahadat la ilaha illallah. Boleh faham Okay, yang kedua adalah nas di sini adalah lebih umum. Tadi khusus, ni lebih umum. Kafir harbi. Orang kafir yang memerangi kita. Orang kafir yang memusuhi kita. Kalau kafir zimmi, kafir muahad, maka haram kita tumpahkan darah mereka. Sebagaimana Nabi tegaskan, barang siapa yang menumpahkan darah kafir yang zimmi ataupun muahad, maka dia tidak akan bau syurga. Nampak tak? Jadi hadis ni sebenarnya nas ni kita kena al-jam'u bainan nas, bainan nusus. Kena gabungkan baru boleh keluar satu hukum. Kita tak boleh ambil satu nas je, kita dah boleh pukul rata hukum tu macam tu, tak boleh. Itu adalah cara ahlul bid'ah. Okey? Jadi dalam kita nak beragama ni, dalam kita nak keluarkan hukum, kita jangan bersandarkan dengan satu dalil saja, tak boleh. Kita kena gabungkan semua dalil baru kita boleh keluar rumusan. Okey, kalau kita ambil satu dalil sahaja terus kita keluar hukum, itu adalah satu perbuatan yang salah. Okey, kemudian Nabi SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan bahawa Muhammad adalah pesuruh Allah. Kemudian mereka menunaikan solat, mendirikan solat, bukan menunaikan solat, mendirikan solat. Ada beza ke perkataan menunaikan solat dengan mendirikan solat? Ada tak perbezaan? Ada. Sebab tu Nabi sebut yuqim, bukan yuaddi. Okey, yuqim mendirikan solat. Bila mendirikan solat, betul-betul solat dengan menjalankan hak-hak solat. Sehingga solat menjadi khusyuk dan solat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian mengeluarkan zakat. Jika mereka melakukan perkara ini, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Telah terlepaslah, terlindunglah daripada aku darah mereka dan harta mereka. Maknanya mereka dah jadi Islam. Okey. Sebab tu orang-orang yang tidak mau bayar zakat pada era Khalifah Abu Bakar diperangi sebab mereka tak cukup syarat ni, wa yutuz zakah. Dia dah syahadat la ilaha illallah, dah syahadat Muhammad Rasulullah, dah solat tapi tak nak keluar zakat, masih kena kita perangi. Dan perangi bukan kita nak bunuh dia, perangi supaya dia kembali kepada jalan betul. Kalau dia bertaubat, dah kita tak perangi. Itu maksud perang. Kemudian illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Maksudnya apa? Walaupun dia dah syahadat, dia dah solat, dia dah zakat, dia bukan secara total kita tak boleh kacau darah dan harta dia, tak. Kalau dia dah bunuh orang, ada yang kisos. Kalau dah curi harta orang, adanya kita boleh ambil harta dia untuk kembalikan dia. Itu maksud illa bihaqqil Islam. Dia bukan pukul rata je. Bila dah masuk Islamnya, darah dia kita tak boleh sentuh. Maknanya kalau dia bunuh orang pun dia tak boleh kena bunuh, tak betul. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan
hitungannya adalah kembali kepada Allah. Boleh faham? Okey, kemudian hadis yang terakhir, kita akan murajaah sekejap untuk minggu depan, lepas tu terus kita masuk hadis yang ke-10, okey? Sebab dah tak sempat dah hari ni. Jadi aturan dia macam ni. Setelah Imam An-Nawawi bawakan tentang innamal a'malu binniyat, untuk kita ikhlas dalam bentuk ilmu, kemudian hadis Jibril, kemudian hadis Ibnu Umar rukun Islam, untuk tekankan lagi kepentingan rukun Islam, kemudian hadis Ibnu Mas'ud tentang ikhlas, hadis Aisyah tentang ittiba', kemudian hadis Luqman bin Bashir tentang syariat secara umumnya, halal dan haram, kemudian diikuti dengan hadis tadi ad-dinu nasihah, itu dah penutup. Okey, boleh faham Dibuka dengan hadis Jibril, ditutup dengan hadis Tamim Ad-Dari. Kemudian hadis tadi baru kita sebut hadis Ibnu Umar ni tentang akibat kalau kita tak menjalankan agama ni. Di dunia kita dah dapat akibat, jadi jaga-jaga. Kemudian hadis tentang usul hak kita kepada Allah dan Rasul ditutup dengan hadis yang ke-9. Cara bagaimana kita nak beramal. Okey, boleh faham Ada apa-apa pertanyaan? Tak ada. Jadi insya-Allah dengan izin Allah minggu depan ada kelas dan kita akan murajaah sekejap je hadis yang ke-9, kemudian kita masuk hadis yang ke-10. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم